Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua murid. Hari ini cikgu akan masuk tajuk nisbah trigonometri, iaitu bab 5, dan kenapa kita perlu belajar nisbah trigonometri ni, ataupun mungkin murid biasa dengar perkataan sin, cos, tan, iaitu sudut-sudut bagi segitiga bersudut tegak. Okey. So, bagaimana kita nak menentukan sudut-sudut ataupun sisi-sisi bagi sebuah segitiga bersudut tegak, Dan jika kamu lihat pada gambar rajah yang cikgu tunjukkan ini, gambar rajah KLCC ini, di sini terdapat 3 garis. Pertama, garis yang berwarna kuning, kemudian garis yang berwarna ungu, dan dua garis yang berwarna ungu ini dia membentuk satu sudut, satu sudut yang kita panggil sebagai sudut dongak. Di sinilah kaedah bagaimana kita nak menentukan sesuatu ketinggian yang kita labelkan sebagai T. Untuk gambar rajah ini kita tengok KLCC lah. So, kita nak menentukan suatu ketinggian berdasarkan jarak yang tertentu. So, apabila kita mewujudkan satu sudut dongak, kita dah mampu untuk mengukur berapakah ketinggian ataupun ketinggian KLCC ini. Dan konsep inilah yang kita panggil sebagai konsep trigonometri. Okey. So, dalam konsep trigonometri ini, jika kamu lihat pada gambar rajah 1 dan gambar rajah 2, kita buat perbandingan. Kedua-dua segitiga ini adalah segitiga bersudut tegak, ataupun ada yang panggil sebagai right angle triangle, di mana kita menentukan sisi setiap segitiga ini berdasarkan daripada kedudukan sudut yang kita mahukan. Untuk contoh gambar rajah 1 ini, jika kamu lihat pada pointer yang cikgu tunjukkan ini, iaitu sudut X. So, sudut X ini bila kita tunjukkan pada satu anak panah yang straight bertentangan, kita panggil sudut ini ataupun kita panggil garis ini, garis PQ ini sebagai sisi bertentangan. Manakala di sebelah bawah ini kita panggil sebagai sisi bersebelahan. Yang ini kita panggil opposite, ini kita panggil adjacent. Manakala PR ini adalah garis yang terpanjang di dalam sebuah segitiga bersudut tegak. Kita panggil sebagai garis hypotenuse. Okey. Dan syarat untuk sebuah segitiga bersudut tegak, mestilah salah satu daripada sisi sudut ini mesti 90 darjah. Kita lihat pada gambar rajah 2. Kali ini kedudukan sudut yang kita nak perolehi berada pada QPR. Murid boleh lihat ni yang cikgu tunjuk pada pointer ni. Maka sudut bertentangannya adalah garis QR. Manakala bersebelahannya adalah garis PQ. Dan macam biasa, garis yang terpanjang adalah garis hypotenuse. Garis terpanjang untuk gambar rajah ini adalah garis hypotenuse. Maka jumlah sudut untuk segitiga ini adalah 180. Disebabkan satu sudut tirus ini, satu sudut 90 darjah ini, bersudut tegak ini ataupun bersudut tepat 90 darjah ini, apabila ditambahkan dengan sudut Y dan X iaitu 90 darjah, maka jumlah keseluruhan untuk sudut ini adalah 180 darjah. Sekiranya segitiga ini tidak mempunyai sudut 90 darjah, bersudut tepat, maka
kita tidak boleh anggap ini sebagai segitiga bersudut tegak. Salah satu sudutnya mesti 90 darjah. Sekarang kita cuba kena pasti sisi bertentangan, sisi bersebelahan dan hipotenus berdasarkan sudut yang diberi dalam jadual di bawah untuk semua segitiga bersudut tegak berikut. Kita ada 3, A, B dan C. Dan masing-masing kita lihat semuanya mempunyai sudut 90 darjah. So maksudnya kita tahulah bahawa ini adalah segitiga bersudut tegak. Untuk penyelesaiannya, kita ambil pada sudut segitiga ABC dahulu. A, B dan C. Dan kita ambil pada sudut BAC. BAC, sudut BAC. So maksudnya sudut yang cikgu cuba tunjukkan ni, sudut pada bahagian A ini. So apakah garis hipotenus dia? Ingat, garis hipotenus ni adalah garis yang terpanjang. So garis yang terpanjang untuk segitiga bersudut tegak ini adalah AC. AC. Apakah sudut bertentangannya daripada sudut A ini? Bertentangannya, tengok pada pointer cikgu ni. So bertentangannya adalah garis BC. BC. So kita tulis BC. So bersebelahannya pada sudut A ini ataupun sudut BAC adalah garis AB ataupun garis BA. Mana-mana pun boleh, AB atau BA. Cuba kita lihat pada sudut BCA. BCA. So sekarang ini adalah pada sudut C ataupun sudut BCA. So apakah garis bertentangannya? So lihat, nampak garis bertentangannya. Ini adalah garis BA. B ke A bertentangannya. Ataupun A ke B. Apakah garis yang terpanjangnya? AC. So AC. Bersebelahan? So bersebelahan iaitu BC. Sama seperti gambar rajah yang cikgu tunjukkan pada slide sebelum ini. So kita kena tahu dan kita kena pasti bagaimanakah untuk kita menentukan 3 garis ini, iaitu garis hipotenus, garis sisi bertentangan dan juga sisi bersebelahan. Dan ketiga-tiga garis ini adalah berdasarkan kepada kedudukan sudut yang kita mahukan. Dan kaedah yang sama juga kita akan gunakan pada soalan B dan C. So ini adalah satu rumus yang kita gunakan untuk menentukan apakah nilai sudutnya, iaitu sudut sinus panjang sisi bertentangan dibahagikan dengan hipotenus, ataupun kita boleh tulis sudut tentangan pun boleh. Manakala kosinus adalah panjang sisi bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus, tangent panjang sisi bertentangan dibahagikan dengan panjang sisi bersebelahan. So dia ada 3 sahaja. So bila kita kena pasti ataupun kita dah tahu macam mana nak menentukan sisi bersebelahan, bertentangan dan hipotenus, maka pengiraan kita akan jadi mudah untuk menentukan nilai sudut tersebut. So kita juga boleh anggap sinus ini adalah sin, cosinus adalah cos, tangent adalah tan. Dan ada kaedah mnemonik, iaitu kaedah macam mana kita boleh nak mengingat ataupun kita nak menghafal sin, cos dan tan ini. Nanti kamu bolehlah menggunakan kaedah-kaedah kamu sendiri bagaimana kita nak mengingati rumus-rumus. Okey, ini adalah contoh yang kedua, bagaimana kita nak lengkapkan jadual berdasarkan rajah di sebelah. So rajah ini sama macam contoh yang pertama tadi, kita ada P
P, Q dan R. P, Q, R. Dan kita ada sudut X, kita ada sudut Y. Ini 90 darjah. So, kita tahu ini adalah segitiga bersudut tegak. So, dalam soalan ini, dia mahukan apakah nilai sin X. Sin X adalah, kita rujuk kepada rumus tadi, sin X adalah sin sama dengan sudut bertentangan. Ambil X ini. Rumus mengatakan bahawa rumus untuk sin adalah sudut tentangan, dia bertentangan dibahagikan dengan garis terpanjang iaitu hipotenus. Kamu rujuk balik rumus yang cikgu bagikan tadi. Hipotenus. So, semestinya garis hipotenus yang adalah garis yang terpanjang daripada segitiga sudut tegak ini, iaitu RP. So, maka kita boleh tulis sudut tentangannya QR untuk sudut X ni. Garis sisinya adalah QR ataupun RQ dibahagikan dengan garis terpanjang, garis hipotenus RP. So, di sini yang paling penting adalah kamu mesti hafal rumus trigonometri ini. Mesti hafal. Okey, cikgu tunjuk contoh yang kedua, iaitu cos X. Cos, rumusnya adalah sudut garis sisi bersebelahan dibahagikan dengan hipotenus. So, kita tengok X. Bersebelahannya adalah apa? Bersebelahannya adalah PQ. So, kita tulis PQ. Hipotenus masih sama, RP. Ataupun kamu boleh tulis PR. Berdasarkan daripada rumus yang diberikan. So, sambung buat tan X, sin Y, cos Y, tan Y. So, untuk sudut Y, kita lihat daripada arah sini pula. Pada pointer cikgu tunjuk ni. Arah sini, baru kita tengok, oh, bertentangannya adalah apa? QP, bersebelahannya adalah RQ dan hipotenus dia masih sama RP ataupun PR. So, macam cikgu kata tadi, mesti hafal rumus trigonometri ini, baru kamu boleh dengan mudah untuk menentukan panjang sisi berdasarkan daripada sudut yang kita mahukan. Cikgu nak kamu semua, murid, buat latihan uji minda 5.1b, lukis dahulu soalan ini dan bina satu jadual dan lekapkan jadual tersebut. Boleh buat dalam matematik 2. Jika kamu tidak ada buku tertinggal di sekolah atau sebagainya, kamu boleh buat di dalam kertas dahulu. Kemudian apabila buka sekolah, kamu tampalkan dalam buku matematik yang cikgu berikan. Sekian, terima kasih.